Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Bersama dengan Cikgu Azatun Syahidah binti Aziz, Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari SMK Taman Pelangi Indah. Baiklah, pada hari ini cikgu ingin mengajak murid-murid untuk mempelajari satu tajuk karangan jenis berformat iaitu karangan rencana. Baiklah murid-murid, kenapa pada hari ini cikgu mengajak murid-murid untuk mempelajari karangan jenis rencana ini kerana dapatan cikgu ya dari segi pemerhatian, karangan jenis rencana ini seringkali keluar dalam soalan peperiksaan. Jadi, sama ada murid-murid di luar sana suka atau tidak, anda mesti belajar cara menulis karangan rencana dengan baik dan bagus sehingga mampu mencapai markah yang cemerlang dalam peperiksaan. Untuk itu, murid-murid, kita teruskan. Baiklah, kita berkenalan terlebih dahulu. Apa itu karangan rencana? Jadi, karangan jenis rencana ini ialah karangan yang lebih kurang sama saja dengan karangan fakta. Ya, bagaimana murid menulis iaitu mengandungi maklumat, ulasan, huraian atau penceritaan sesuatu isu atau perkara berdasarkan fakta-fakta sebenar. Jadi untuk penulisan karangan jenis rencana ini, bagaimanakah format penulisannya? Jadi murid-murid mudah saja untuk penulisan jenis rencana ini yang mana murid hanya perlu ada tajuk rencana dan juga oleh ataupun nama penulis. Kemudian murid menulis seperti biasa sahaja iaitu pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Jadi untuk karangan peperiksaan bagaimana kita lihat contoh format rencana. Contoh format rencana di sini iaitu kalau kita tengok dia dalam paparan cikgu ini, murid-murid perlu menulis tajuk rencana. Kemudian murid perlu menulis siapa yang menulis rencana ini berdasarkan kepada soalan lah. Baik, kemudian murid perlu menulis seperti biasa, mesti ada pendahuluan, isi-isi penting dan juga penutup. Ya. Baik, seterusnya kita pergi pula bagaimana kita lihat contoh soalan SPM untuk domain awam. Ya. Baik, ini adalah stimulus kepada soalan yang ingin cikgu kita pelajari pada hari ini. Baik, cikgu bacakan stimulusnya ya. Menurut Dr. Rushdan Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi dari Hospital Pakar KPJ Rawang, makanan yang seimbang perlu mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian pada kadar yang betul. Faktor umur, jantina dan aktiviti harian adalah penting dalam menentukan kuantiti makanan harian atau tenaga yang diperlukan oleh setiap individu. Jadi, ini adalah stimulus kepada soalan. Baik. Jadi kita lihat pula apakah soalannya. Berdasarkan petikan di atas, pemakanan seimbang amat penting dalam kehidupan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Tuliskan sebuah rencana tentang kebaikan pemakanan seimbang kepada tubuh badan. Baiklah murid-murid, jadi stimulus kepada soalan ini tadi adalah berkaitan dengan, kalau kita pergi semula ya, stimulus soalan adalah berkaitan dengan makanan yang seimbang. Ya, makanan yang seimbang mengandungi nutrien seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan garam galian. Jadi
adalah sebagai penentu kuantiti makanan harian atau tenaga yang diperlukan oleh setiap individu. Okey. Baik, jadi untuk itu soalannya ialah murid perlu membuat rencana kebaikan pemakanan seimbang kepada tubuh badan. Baiklah, jadi kita lihat contoh bagaimana cikgu menjawab soalan berdasarkan soalan tadi. Baik, jadi tajuknya ialah berkaitan dengan kebaikan mengamalkan pemakanan seimbang kepada tubuh badan. Ini adalah tajuk kepada karangan kita. Oleh siapa ataupun penulisnya ialah Muhammad Luqman bin Muhammad Sani. Jadi apabila murid-murid menulis karangan jenis rencana, kewajipan murid menulis adalah tajuk karangannya ataupun tajuk apakah perkara ataupun isunya pada hari ini dan juga oleh ataupun penulis. Kemudian murid terus saja menulis bagaimana murid menulis karangan fakta. Contohnya ialah cikgu berikan di sini, pengambilan makanan seimbang adalah diet atau corak pemakanan yang mengutamakan jenis-jenis makanan tertentu kerana kandungannya berkhasiat menjadi elemen utama dalam pemakanan seseorang. Amalan ini seringkali diwara-warakan oleh pakar kesihatan bagi menggalakkan setiap ahli masyarakat mempraktikkan pemakanan yang betul dalam rutin harian. Berdasarkan statistik melalui kajian kesihatan dan morbiditi kebangsaan NHMS pada tahun 2019, kira-kira 50.1% rakyat negara ini mempunyai masalah berat badan berlebihan. Senario ini mungkin akan berterusan dengan perkembangan industri makanan segera di Malaysia dan gimik penjualan makanan secara tular dan semakin dipandang enteng oleh masyarakat. Justru diet ini adalah salah satu usaha yang boleh diketengahkan bagi melonjak semula kesihatan rakyat secara am. Persoalannya, apakah kepentingan makanan seimbang kepada tubuh badan kita? Jadi ini adalah contoh pendahuluan yang telah cikgu tuliskan untuk menjadi panduan kepada murid-murid. Baiklah, jadi murid-murid kita pergi kepada isi yang pertama. Jadi isi yang pertama, tadi soalannya ialah kebaikan makanan seimbang untuk tubuh badan. Jadi isi yang pertamanya, makanan yang seimbang adalah mustahak kerana membekalkan zat dan nutrien yang berkhasiat untuk pembesaran tubuh badan manusia. Tubuh kita merupakan organisma yang memerlukan zat dan nutrien yang cukup bagi menjalankan fungsi-fungsi organ. Seterusnya, makanan seimbang dapat membantu penghasilan tenaga, pembuangan sisa toksik dalam badan dan pelbagai lagi fungsi lain. Tamsilnya, pengambilan diet yang mengandungi produk tenusu seperti susu dan keju dapat menambah penghasilan kalsium dalam badan dan menguatkan tulang dan gigi manusia. Zat besi yang terkandung dalam daging dan juga sayur bayam misalnya dapat memastikan sistem peredaran darah dalam tubuh menjadi lebih efisien dan berfungsi dengan lancar. Oleh itu, golongan kanak-kanak seharusnya mengamalkan pemakanan yang betul agar zat dan nutrien yang optimum dapat dinikmati dan pembesaran fizikal menjadi lebih baik. Baiklah, murid-murid, kita pergi pula kepada isi yang kedua. Sebagai idea yang seterusnya, pemakanan seimbang penting bagi mengurangkan risiko seseorang daripada menghidapi penyakit-penyakit yang berbahaya. Kebanyakan kita gemar memakan makanan segera dan makanan ringan yang tidak berkhasiat tetapi sedap ditekak.
Untuk makluman semua, makanan ini mengandungi kolesterol, garam, gula dan lemak yang terlalu tinggi. Sekiranya kita terlalu kerap makan makanan ringan, kita akan mempunyai risiko tinggi untuk menghidapi penyakit obesiti, diabetes, hipertensi dan juga strok. Justeru, pemakanan cara betul yang menetapkan kuantiti jenis makanan yang wajar untuk kita ambil dapat mengelakkan kita daripada menghidapi penyakit, malah meningkatkan tahap kesihatan diri secara langsung kerana sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada guna. Pakar kesihatan telah pun memperkenalkan piramid makanan sebagai panduan kepada semua dalam merencana pemakanan yang seimbang. Kini, amalan pemakanan seimbang menjadi tanggungjawab kita bersama untuk kekal sihat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada isi yang ketiga. Dalam masa yang sama, amalan ini dapat memberikan kesihatan mental yang stabil dan perkembangan memori yang lebih cekap dan berkesan. Terdapat frasa yang menyatakan bahawa apa-apa yang kita makan akan menjadi darah dan daging kita kerana secara analoginya, jika kita mengambil makanan yang baik, maka baiklah fizikal dan mental kita. Berdasarkan kajian saintifik, otak manusia adalah pusat kawalan seluruh sistem badan yang dipengaruhi oleh nutrien-nutrien yang terdapat dalam diet kita. Mineral seperti kalsium dan sodium terlibat dalam proses penghantaran impuls dalam sistem saraf pada badan kita. Intihannya, pemakanan sedikit sebanyak mempengaruhi pembentukan diri secara fizikal dan mental seseorang. Persis kata mutiara daripada Imam Ash-Shafi'i bahawa makan secara berlebihan atau tidak berkhasiat membuatkan badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. Jadi, itu adalah isi yang ketiga. Baik, kemudian kita teruskan kepada bahagian penutup. Kesimpulannya, pelbagai kepentingan yang akan diperoleh dengan mengamalkan pemakanan seimbang mungkin anda tidak sedar dalam jangka masa pendek, tetapi jika diamalkan secara konsisten pada jangka masa panjang akan meninggalkan kesan yang lebih holistik kepada diri kita, khasnya dari sudut kesihatan. Semoga masyarakat kita sedar bahawa penjagaan kesihatan hendaklah diutamakan kerana mencegah itu lebih baik daripada merawat. Pihak kerajaan pula seharusnya melaksanakan kempen yang lebih berkesan secara meluas supaya setiap golongan masyarakat mendapat didikan yang betul dan cara yang tepat untuk mengamalkannya demi menghasilkan komuniti yang sihat dan sejahtera. Diharapkan inisiatif yang dirancang mendapat kerjasama dan sambutan daripada rakyat supaya aspirasi menjadi negara kita negara yang sihat dapat direalisasikan dalam masa yang terdekat. Baiklah murid-murid, cikgu rasa setakat ini sahaja sebagai panduan untuk murid-murid menulis karangan jenis rencana. Semoga bermanfaat semua. Terima kasih. Bye.